Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Seperti biasa tuan-tuan, kita mulakan dengan baca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih kerana tuan-tuan sudi bersama dengan saya di dalam FB Live pada kali ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di dalam program kita pada malam ni kita akan membicarakan satu tajuk. Ingat orang suka ke tu? Kan satu tajuk tentang sikap ataupun tentang perangai setengah-setengah daripada kita yang berperangai dengan satu-satu perangai dan dia tak perasan ni orang tak suka dengan perangai dia tu, orang nyampah dengan perangai dia tu. Dalam bahasa kita, ingat orang suka tu, ini bahasa dia. Jadi mudah-mudahan kita dapat mempunyai perangai yang bagus, ada perangai yang bagus yang kita sebut sebagai husnul khuluq, ya, ataupun khulqun hasan. Satu perangai yang baik, satu watak yang baik, satu sifat yang baik, satu akhlak yang bagus, ya. Mudah-mudahan kita dapat merubah diri kita menjadi orang yang disukai, ya, yang digemari oleh orang lain. Baik, saya bawakan kepada tuan-tuan tentang beberapa perangai, dan juga tuan-tuan boleh masukkan dalam komen tuan-tuan atau di dalam WhatsApp number yang telah kita sertakan kepada tuan-tuan, perangai-perangai yang tuan-tuan rasa tak sesuai, yang tak elok untuk dibuat, yang tuan-tuan selalu duk jumpa dalam masyarakat, kadang dengan adik-beradik sendiri, dengan saudara mara kita ipar dua, ataupun kawan-kawan kita sepejabat, kawan-kawan kita di sekolah. Jadi tuan-tuan boleh masukkan perangai-perangai yang tak suka, yang tuan-tuan tak suka tu, tuan-tuan masukkan dalam ruangan komen kita, ataupun tuan-tuan boleh masukkan dalam WhatsApp yang telah saya berikan nombor dia. Yang pertamanya yang saya nak sentuh pada malam ini ialah tentang bergurau tak kena tempat. Satu perangai yang orang menyampah dengan kita ialah kalau kita ni bergurau, dalam bahasa kampung kita sebut melawak, duk kelolo. Dalam bahasa kita ni ialah bergurau tak kena gaya. Dia tengah sakit gigi, kita pergi bergurau dengan dia. Kenapa ni? Aku sakit gigi lah, mai aku tampar, sihatlah kamu. Nampak tu? Kita perasan orang suka dengan kita, tapi bahasa kita tu tak kena. Bergurau tak kena tempat. Kawan dah sedih sebab sakit, kita pergi ziarah dia di hospital, di rumah dia. Aku ingat kamu dah tak ada, malam ni boleh makan lah kenuri biskut Mary. Ini bahasa yang tak elok. Kita bercakap walaupun kita bergurau, aku tengok penyakit macam kamu ni Din, 2 kali Jumaat jalan Din. Ini bergurau yang tak kena tempat. Ya, kadang-kadang kita ni jumpa orang yang kahwin dah 5 tahun tak ada anak. Kita kata dekat dia, Mat, bila kau nak dapat anak? Okey, asyik orang sana menganak, orang sini beranak, orang sana mengandung, isteri kau tak mengandung pun. Ini cakap-cakap yang tak menyeronokkan orang. Ataupun kita jumpa dengan satu orang bujang, umur mungkin dah 40-an tapi belum kahwin lagi. Apa masalah kamu ni Din? Duk buruk dalam kain lah. Nampak ni? Buruk dalam kain. Dia jumpanya anak dara yang belum kahwin, buruk dalam kain. Ini perkataan bergurau, tapi bergurau itu menjadikan orang menyampah. Boleh tak tuan-tuan, kita ni nak bergurau boleh, tapi pada benda yang betul. Nak bergurau boleh, tapi pada perkataan yang tak menyinggung perasaan orang.
Sebab tu kalau nak selamat, nak orang suka dengan kita, lebih baik kita menggunakan pendekatan tak payah bergurau ataupun bergurau pada tempat dia. Ini kadang-kadang nak bergurau tak tentu hala. Jumpa dengan orang yang latah, kita cuek dia bagi latah. Kadang-kadang bila kita bagi dia latah sampai dia penat. Dan dia melatah tu pula depan anak-anak dia. Anak dia tak suka. Bapa dia diperlakukan sebegitu, mak dia diperlakukan sebegitu, dia tak suka. Ataupun kita bergurau dengan isteri orang, dia tak suka bergurau dengan suami orang di hadapan isteri orang lain. Contohnya kita nak minta tolong suami dia, kita pergi cakap dekat isteri dia, Kak Leha, nak pinjam kejap ya suami Kak Leha. Pinjam kejap, tak tidur malam Kak Leha tu. Sebab duk fikir perkataan nak pinjam kejap suami Kak Leha. Dan Kak Leha pun tahu suami dia bukan kuat iman pun, sebut pinjam-pinjam pula, lebur nanti gang suami dia. Jadi saya minta pada saya dan minta pada tuan-tuan yang sedang mengikuti FB Live kita pada malam ni, cubalah kita jangan menjadi seorang yang bergurau, yang nak jadi pak lawak. Sebab kebiasaannya orang yang jadi pak lawak dalam satu-satu majlis, yang suka bergurau di pejabat dia atau di mana-mana sahaja, kebanyakan dia orang macam ni adalah orang yang tidak akan dihormati, orang yang tidak akan didengar percakapan dia, dan orang yang hanya dijadikan sebagai senda gurau. Kalau dia sedih pun orang tak akan sedih pada dia. Sebab apa? Dia adalah pak lawak. Sebab itu abang-abang tolong bina kredibiliti diri kita. Tolong bina satu sifat kita. Jangan menjadikan diri kita ini orang tak hormat. Dan salah satu sebab orang tak hormat kita ialah sebab kita suka bergurau dengan orang. Bergurau pada tempat yang tak payah nak diguraukan. Bergurau pada tempat yang salah. Jadi jangan kita buat lawak pada orang, kita rasa orang suka. Orang lain ketawa berdekah-dekah, rupa-rupanya orang suka. Tak, orang tak suka bang. Kadang-kadang apa yang kita gurau, apa yang kita lawak tu, orang cakap dalam hati dia orang. Ingat orang suka tu, melawak tak kena gaya. Nampak? Itu satu sikap. Yang kedua yang saya nak bawa pada tuan-tuan tentang sikap setengah daripada kita. Yang kedua ialah sikap suka merajuk. Ni anak-anak, adik-adik semua ni yang duk merajuk. Asyik merajuk empah pintu, asyik empah pintu merajuk. Kadang mak tegur sikit merajuk, ayah tegur sikit merajuk. Berjam-jam merajuk, berhari merajuk. Bapak tegur merajuk, mak tegur merajuk. Masuk dalam bilik, dihempahnya pintu, jatuh jam dinding tu, bergegar rumah tu. Kadang-kadang kita perasan bahawa dengan merajuk ni kita nak tunjuk, kita ni baran. Dengan sebab kita merajuk ni kita nak tunjuk pada orang lain bahawa aku ni tak suka. Tengah makan nasi boleh hempah nasi tu, terus pergi merajuk. Ajak makan dah tak nak, ajak apa pun dah tak nak. Come on lah tuan-tuan. Tak payahlah kita buat satu sifat merajuk. Buruk benar kalau tua-tua pula merajuk. Ya, kadang-kadang kita duk merajuk pada benda yang tak sepatutnya kita nak merajuk. Benda sikit-sikit menjadikan kita ni asyik merajuk. Orang pun nak menyampah dengan kita. Tapi abang-abang, kadang-kadang isteri dia merajuk. Pasal apa dia merajuk? Kena faham juga tu. Kadang isteri merajuk bukan sebab apa? Sebab dia minta suami pujuk. Ada pula jenis suami tak reti pujuk, ada juga jenis suami tak pandai pujuk, ada juga. Jadi abang-abang kalau isteri tu duk merajuk, pujuklah, pergi pujuk. Cuik pinggang sikit ke, pergi kedai ke, belilah gelang emas, pergi sini beli, hilang merajuk dia. Kadang-kadang dia merajuk tu sebab dia nak tunjukkan satu sifat dia yang penat, satu sifat dia yang letih, satu sifat dia yang tidak dikehendaki. Tetapi kalau tuan-tuan amalkan satu sikap merajuk, kadang-kadang merajuk tu merugikan kita balik. Orang lain makan sedap-sedap, dengan sebab kita merajuk kita tak makan. Orang lain dapat pergi tempat merata-rata, kita merajuk, kita tu tak ikut rombongan, melancong rombongan semua. Orang lain pergi melawat seronok-seronok, kita merajuk, akhirnya kita tak dapat apa. Orang lain pergi seronok melancong, kita duduk di rumah, tengoklah TV tu. Sebab apa? Sebab merajuk.
Orang lain dapat benda, kita tak dapat. Sebab apa? Merajuk, nama tak naik. Merajuk, tak payahlah merajuk. Ya, kita ada sifat gentleman kita ada sifat matang kita. Ada benda yang boleh kita suarakan. Benda ni tak betul, suarakan. Tak payah nak tarik muka, tak payah nak boykot, tak payah nak merajuk, tak payah kita ni duduk seorang-seorang. Kalau kita merajuk pun orang lain tetap hidup macam biasa. Kalau kita tunjuk yang kita merajuk pun orang lain tetap makan macam biasa. Kita yang dalam bilik jadi lapar, kita yang duk bengkak mata sebab menangis, kita yang jadi tak seronok dalam hidup sebab merajuk, orang pun tak nak kawan dengan kita. Baik kita jadi happy go lucky balik, bercampur dengan orang balik. Kalau rasa tak betul apa yang mereka buat, suarakan, perbaiki balik apa hak kita dan sebagainya. Dan tak payahlah merajuk-merajuk kerap sangat, nanti orang sebut merajuk lekas tua kan. Baik, jadi kita tengok banyak komen-komen yang sekarang masuk bertalu-talu dengan kita sekarang ni. Muhammad Ehsan, Muhammad Afifi, Saz Hamidun bersama dengan kita. Begitu juga Muhammad Aidin, Nur Azilawati, Azmin, Hanif Hassan, Tengku Teh, Zalina Kamsah, Nabilah Nabawi, Anugerah Ben Boy dan sebagainya, Rosnah Abu Bakar, Rina Hani juga bersama dengan kita pada malam ini. Hana Sri dari Skudai Clear, Gayah is watching daripada Johor, alhamdulillah. Mortini Kasmin juga bersama kita. Nur Hayati Saleh is watching sekarang ini juga daripada Zainab Mak Junid juga bersama kita. Muhammad Junaidi daripada Ampang clear. Muhammad Rafiuddin Abdul Rahman daripada Kampar juga clear. Ustaz Haji Farhan Kulaan Nireng dapat hantar kureheng dari Bagan Sarai ni juga sedang bersama dengan kita sekarang, alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jika yang mana nak suarakan, nak menyatakan tentang pendapat, tentang perangai yang kita tak suka, perangai orang lain yang tak suka dengan kita, tuan-tuan boleh masukkan di dalam komen kita ini. Termasuk sekarang bersama dengan kita Ramlah Ibrahim Omar daripada Singapura, ya, sahabat kita daripada Singapura, insya-Allah, ya, turut bersama dengan kita. Ustaz macam American Hero, sideburn yang mahal tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, berbalik kepada tajuk kita tentang ingat orang suka itu. Satu lagi yang saya nak sentuh pada malam ni, nama dia apa? Nama dia ialah mengada-ngada. Ni dia. Satu perangai orang kadang-kadang mengada-ngada lah tuan-tuan, ya Allah. Aduh, kita naik letih melayan dia. Itu tak kena, ini tak kena, siap tangan macam tu lagi. Ini tak kena, ini tak kena, tak kena, tak kena. Mengada-ngada betul. Orang tak nak yang ini. Nampak tu. Kadang-kadang anak buat pergi kedai tom yam tu. Letak-letak ni, orang tak nak ni. Nampak tu. Dah orang order tu makan sajalah. Mengada-ngada pula. Banyak kerenah pula. Ini nama dia mengada-ngada. Dia faham dengan mengada-ngada tu, dia tu perlu diraih, dia perlu disanjung, dia perlu diikut kehendak dia. Kehendak dia tu perlu dituruti. Kehendak dia ni sangat istimewa. Dia perasan yang dia tu adalah satu orang yang istimewa. Maka dia pun jadi orang yang mengada-ngada. Tak habis-habis dengan mengada-ngada ni. Sebab itu kita sebagai mak bapak, kadang-kadang daripada kecil lagi kita dah didik anak kita tu mengada-ngada. Kita tak mendidik anak kita dengan satu sifat yang dipanggil sebagai sifat qanaah, ya, yang memadai dengan apa yang ada. Kita ikut kehendak tu. Daripada kecil budak tu dah boleh hentak kaki dah. Dah boleh hentak kaki dah. Kalau anda gembira tepuk tangan, tak. Kalau anda gembira hentak kaki daripada kecil dah diajar dah. Sebab tu kita tengok ada budak-budak yang bila dia nak patung Doraemon ke, dia nak permainan ke, bawa pergi ke shopping mall, dia buat kaki kerah kaki tu, menjerit dalam supermarket tu. Selagi mak dia tak beli, menjerit. Dia buat kerah kaki tu. Bila mak dia heret dia, kaki dia tegak berjalan macam tu. Daripada kecil kita dah ajar satu sikap yang mengada-ngada. Jadi cubalah kita tanamkan satu sikap pada diri anak-anak kita ataupun pada diri kita. Tak payahlah mengada-ngada sangat. Mengada-ngada ni orang cakap menyampah. Ingat orang suka tu sikap mengada-ngada tu. Ini sebab tu kita nak jadi orang yang baik perangai dia.
Ya, kita nak tiru sifat yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka la ala khuluqin azim. Pada diri Rasulullah itu, untuk kita ni semua ni ada contoh teladan yang baik. Jadi mari kita buat satu hidup yang sederhana, satu hidup yang memadai dengan apa yang kita ada. Jadikan satu budaya kita adalah budaya yang tak kisah sangat, biasa saja. Janganlah dalam diri kita tu nak yang ni, nak perfect sana, nak perfect sini, ya, sampai menyusahkan orang balik. Orang anggap kita sebagai satu sikap yang dipanggil sebagai sikap mengada-ngada. Baik, sidang pendengar, sidang penonton, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan terima kasih juga kepada yang masih lagi menonton kita, yang masih lagi bersama dengan kita. Daripada Kuala Kangsar ada, daripada Puteri Suzana pun ada, daripada Kion Kimol Hokkaido pun ada, ya, daripada Ramlah Hussein JB Kota Samarahan juga ada, daripada Zurin Kak Teh Nilai Nur Hafiza Zahari Rabiah Muhammad Ishak, daripada Singapura Sa'diah Muhammad Arifin, ya, menyampah betul tu Ustaz, bergurau tak kena tempat. Daripada Rahmah Yusof Masjid Tanah Melaka, clear Lawa Ketayap. Ni Ketayap ni tuan-tuan, ada orang hadiah pada saya ni. Terima kasihlah kepada seorang yang kepada yang rajin duk hantar saya. Azizi Arifin, Fauziah Abdul Ghani is watching. Sabaria Safa daripada Kuala Lumpur. Noris Amizal, betul, setuju, bergurau tak kena tempat. Assalamualaikum daripada Naimah Abdul Rahman, apa khabar? Saya dari Singapura, lagi seminggu Ustaz, macam Jason King. Jason King baru mati 2 tahun lepas, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita mulakan untuk menjawab soalan-soalan yang dikemukakan di dalam WhatsApp kita. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kalau kita bersedekah tapi kita ambil gambar, yang ini tidak mengaibkan penerima, atas tujuan nak orang lain ikut buat macam mana kita buat? Ada tafsir surah Al-Baqarah ayat 271. Mohon Ustaz jelaskan. Ya, jadi bersedekah ini ada 4 jenis, ada 4 cara. Pertama, sedekah dalam keadaan fisarra, dalam keadaan senang. Dia senang, mewah, sehat, dia sedekah. Yang keduanya, bersedekah dalam keadaan darra, dalam keadaan susah. Macam kita sekarang ni, dalam keadaan COVID-19, perintah PKP, kita pun tak boleh nak berniaga apa semua, tapi kita boleh bersedekah. Ini hebat orang ni. Sedekah jenis yang ketiganya ialah bersedekah dalam keadaan fisirri, ya, dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Dan yang keempatnya, bersedekah dalam keadaan a'lan, dalam keadaan a'laniyah, dalam keadaan bagi orang tahu, bagi orang nampak. Jadi bersedekah dengan cara bagi orang tahu ataupun dengan terang-terang itu tak menjadi satu kesalahan. Ada 4. Tetapi manakah yang terbaik? Ini mana yang terbaik? Sebab kita baca dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berwudu, orang yang bersugi, kemudian dia sembahyang, dia lebih besar fadilat dia daripada orang yang sembahyang tidak bersugi. Orang yang mendoa di belakang orang lain tanpa orang tu tahu, lebih besar fadilatnya daripada berdoa di hadapan orang lain. Dan yang ketiga, bersedekah secara sembunyi-sembunyi lebih afdal daripada bersedekah secara terang-terangan. Jadi harus bersedekah secara terang-terangan. Masuk Facebook, buat WhatsApp, buat Facebook live lah, apa semua suka kamu lah. Kejap masuk bawah kolong, masuk bawah jambatan, kena terpulang. Tidak, kita tak boleh kutuk orang macam ni. Dia nak tunjuk pada orang, mungkin sebagai satu bentuk mengajar kepada orang lain. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terbaiknya ialah dibuat secara sembunyi, seolah-olah kita memberi dengan tangan kanan, tangan kiri kita tidak nampak pemberian kita. Itu yang paling afdal. Tetapi kalau tujuan kita masukkan dalam Facebook dan sebagainya untuk mengajar dan memberi galakan kepada orang lain, itu adalah satu perbuatan yang boleh, ya, yang boleh, yang harus silakan, ya, kalau tujuan kita baik. Assalamualaikum.
Mohon pencerahan sikit. Andai kata COVID ini berlanjutan sampai bulan 9 selama 6 bulan. Apa hukum kalau kita tak dapat tunaikan solat Jumaat lebih 3 hari berturut-turut selama 6 bulan? Ya, sebab itu keadaan berkuasa, keadaan mampu, ya, apabila pihak pemerintah agama mengatakan bahawa kita tidak boleh berhimpun demi menjaga maslahah nyawa. Jadi di situ ada maslahah nyawa. Kalaulah dengan sebab berhimpun tadi semua pakat mati pula, pakat sakit pula, siapa yang nak mempertahankan agama nanti? Jadi di situ ada maslahah dia, ya. Bukan setakat 3 kali berturut-turut ni kalau sengaja, bang. Ya, kalau 3 kali Jumaat berturut-turut tak semayang jadi munafik. Itu kalau sengaja, tak ada sebab, tak semayang, itu munafik. Tetapi yang kita sekarang ni bukan sengaja tak semayang Jumaat. Bukan, sebab penyakit. Boleh bersentuh, boleh kena bersin, boleh kena air liur, boleh kena duduk sebelah dia pun boleh kena. Ya, jadi di sini ada maslahah yang diharuskan, maka kita berpeganglah dengan apa yang difatwakan oleh mufti atau majlis fatwa, maka kita peganglah kepada fatwa tersebut. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Contoh kita buat video yang lucu-lucu pada masa PKP ini, tapi ada segelintir daripadanya tak suka, padahal kita cuma nak bergurau, dan video tersebut tak ada unsur mengejek apa semua macam mana tu. Manusia, kan? Dia duduk boring, duduk dalam rumah. Lagi dia pergi menari sana, lagi dia pergi ke sini, lagi dia pergi ke sini, dia buat video. Kemudian dia buat. Terpulanglah. Selagi mana benda itu tidak haram, selagi mana benda itu tidak berbuat perbuatan yang haram, maka tak apa. Yang saya tegur, kalau kita hari ini orang laki-laki memakai pakaian perempuan, dah tak tahu nak buat apa dalam rumah, pergi ambil pakaian isteri dia, baju perempuan dia pakai, kemudian tunjuk pada orang, yang tu dilarang. Jangan duk main-main tu, hukum-hukum juga. Ya, jangan kita nak bagi orang ketawa, nak bagi orang gelak sampai kita menyerupai perempuan. Yang tu yang saya tak suka. Yang tu agama kita tak bagi laki-laki memakai pakaian perempuan, perempuan memakai pakaian lelaki. Yang boleh. Tapi kalau sekadar dia tunjuk, ya, boring sanalah, sekadar dia pergi main duk, tak tahu nak buat apa, ya, duk main dengan anak-anak dia berlumba-lumba, tak apa. Ya, jadi dalam masa yang sama bukanlah dia suka tu 24 jam, dia juga tak suka, dia juga takut, dia juga insaf, ya, dengan COVID yang berlaku ini. Baik, kemudian saya ada beberapa soalan. Kalau orang tak suka kita, asyik mencari salah kita, apa perlu dibuat? Yang ini saya dah sentuh pada tuan-tuan dalam kuliah kita 2-3 hari lepas. Di antara 6 perkara yang boleh merosakkan seseorang ialah bila perangai kita suka duk cari aib orang. Duk cari aib orang. Jadi saya nasihatkan kepada tuan yang bertanya tadi, kalau ada orang yang suka mencari aib kita, tolong kawal diri, tolong jaga perbuatan, tolong jaga perkataan. Jangan sampai orang tembak kita dengan kelemahan perbuatan salah yang kita lakukan. Kontrol. Yang kedua, orang macam ni kita layan baik-baik dengan dia. Okey, relax, jangan nak jadi musuh dengan dia. Bila kita jadi musuh dengan dia, lagi dia cari kesalahan kita pula. Yang ketiga, berhati-hati dengan orang yang macam ini. Okey, kita takut dia mengada-adakan cerita. Maka cara nak berhati-hati ni ialah jaga agama Allah. Jangan lupa semayang subuh. Man shalla subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang semayang subuh, maka Allah Ta'ala akan jaga dia. Jadi saya harap kepada yang bertanya tadi, jaga semayang subuh kita. InsyaAllah bila kita jaga solat, jaga perintah Allah, Allah yang akan jaga kita. InsyaAllah, jangan takut. Baik, bolehkah kita baca surah ngaji dalam keadaan sambil katil? Atas alasan sakit duduk lama harus. Ya, tak jadi salah. Baring, duk baca Quran tu pulang lah. Baca macam ni pun boleh lah. Apa masalahnya, baca macam ni pun tak apalah. Ya, kadang-kadang budak tahfiz tu baca Quran macam ni lah.
punya lama baca Quran, terpulanglah. Janji kita ni bersopan dengan Al-Quran, beradab dengan Al-Quran. Baik. Assalamualaikum, bagaimana kita nak bersihkan diri jika kita pernah makan minum guna duit bukan hak kita? Adakah perlu kita ganti? Belah lupa pula individu, tuan duit tu pun tak tahu di mana sekarang atau bagaimana cara dia. Ya, kita tak boleh makan wala takulu amwalakum bainakum bil batil. Ya, tak boleh kita nak makan harta orang dengan cara yang batil. Kalau dah tahu benda tu salah, pulangkan balik pada tuan dia. Kalau tuan dia pun kita tak tahu, kalau gitu pergilah ke Baitul Mal, bayar baliklah apa yang kita dah makan, mintalah halal, selesai masalah. Baik. Assalamualaikum. Apa hukum antara bapa tiri dengan anak tiri selepas ibunya meninggal dunia? Jadi pak tiri, mana-mana laki-laki yang berkahwin dengan mak kita, ulang balik, mana-mana laki-laki yang berkahwin dengan mak kita, maka dia adalah bapa tiri kita. Okey, kalau bapa kandung, kandunglah. Tapi selepas bapa kita bercerai ataupun mati, mak kita kahwin lain pula, bapa tu ialah bapa tiri. Maknanya apa? Sampai bila-bila tak boleh kahwin, sampai bila-bila tak batal air sembahyang, sebab dia adalah bapa tiri kita. Itu hukum dia. Baik, kita tengok mungkin ada soalan-soalan yang ada di dalam Facebook kita pada ni. Yusniza Ishaq is watching. Kemudian daripada Singapura, Nuaini Basir Clear, Alia Farihin is watching, Mazlan Maisa pun watching. Daripada Midasan, betul Ustaz cakap macam diri sendiri bagus, konon bergurau. Fauziah Gani daripada KL Clear. Fatimah binti Abu Bakar, kalau orang Singapura nak beli habatus sauda, pak mana Ustaz? Jadi kalau nak habatus sauda, di belakang saya ni banyak habatus sauda, tuan-tuan boleh berhubung dengan Ustaz Hasan seperti biasa, 019. Baik, kita tengok lagi kalau ada soalan. Lina Nadirah is watching, thank you. Pernah kena Ustaz, lambat dapat anak, orang tu cakap tak pandai buat. Nampak tu tuan-tuan, ada orang yang boleh cakap pula, bila dapat anak, engkau tak pandai. Tengok belajar dengan Pak Long ni. Pak Long tiap-tiap tahun beranak tu. Bukan dia beranak pun, yang mana isteri dia. Dia pergi kutuk orang lain, kau tak pandai ni. Jangan cakap macam itu. Dia Allah tak bagi lagi, Allah tak izinkan lagi. Macam mana kita nak dapat anak? Daripada Zaini Samad, Ustaz dah macam apek yang jahit Kasim Baba. Ayah Cik Siti, perempuan banyak mula, anak tak ada helana, jalan tutup mata, uang nan ringgit anak tak helana. Jadi tuan-tuan tu cerita 40 penyambung Alibaba kan. Assalamualaikum Ustaz, saya Azmi nak tanya Ustaz, doa apa yang masa kita baca sakit letak di tapak tangan dan doa, boleh share tak doa tersebut? Banyak doa dia. Salah satunya doa sekarang ambil tapak tangan kita letak di sini. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Itu kan saya letak di sini sebab saya dulu sakit jantung, sekarang pun sakit jantung juga. Letak di sini. Jadi kan amalan kadang-kadang tuan-tuan bila ceramah banyak sangat, cakap banyak sangat, dada berdiri pedih, saya ambil tapak tangan, saya baca doa ni, a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa pun ada dalam buku saya yang warna biru tu, yang kalau tuan-tuan tengok di belakang tu, buku warna biru tu ada buku perubatan kita, di situ tuan-tuan boleh tengok. Baik, kemudian lanun kaya lain macam Ustaz Kazim hari ni, macam lanun pula Ustaz Kazim kan. Baik, daripada Muhammad Nurdin daripada Perth, Australia. Alhamdulillah, daripada Australia turut bersama dengan Muhammad Taufik Nazri. Ustaz doakan isteri saya mudah bersalin pagi ni insya-Allah. Seperti mana yang saya sebutkan semalam, amalkan surah Al-Fat ayat 1 sampai 3 untuk memudahkan bersalin dan sebagainya. Baik. Daripada Pak Su Maksu, salam Ustaz, ada setengah orang tu kalau bergurau keras dengan kita dia boleh, tapi bila kita nak bergurau dengan dia terus dia temper. Yang ni pun ada tuan-tuan. Dia bergurau dengan orang boleh,
Dia usik sana sampai menangis kawan tu. Dia buat bergurau gila-gilanya. Bukan setakat bulan April aja. Segala bulan dia buat April Fool. April Fool. April Fool main gaya. Siap menyanyi lagu Hindustan lagi tu. Tiap-tiap hari dia buat April Fool. Ini pun satu perangai buruk sangat. Ingat kau suka dengan dia. Kalau dia bergurau dengan orang, boleh. Orang bergurau dengan dia, tak boleh. Kalau dia menggelar-gelarkan orang, boleh. Kalau orang gelar pada dia, dia marah. Ini tuan-tuan, berhati-hati dengan orang macam ni. Tak usah bagi muka pada orang macam ni, menyusahkan kita balik. Kasmah Rohani is watching. Thank you. Kemudian daripada ramai pada Kuantan, Ima Kesuma, daripada Halimatun Sa'diah, Abdul Razak Lawa, Kopiah Purple Ustaz, alhamdulillah. Ila Narmila dari Umbai Melaka, ada ke? Ikan bakar tak ada ke? Hantar-hantarlah di sini. Mazlan Maisa, okey, alhamdulillah. Dari Pulau Sumpahan Mahsuri, clear. Kan? Tak boleh pergilah ke Langkawi, cuti. Lepas habis Covid, kita pergi ke Langkawi insya-Allah. Mazlan Maisa. Fena Syekh Al-Kabli, Sentap Rablah Ismail is watching. Baik, betul tu Ustaz. Kadang-kadang terasa jadi just angkat kaki dan jalan. Betul, selamat je macam tu. Baik, Anwar Siddiq, biasanya orang pandai lawak ni, jiwa mereka sensitif. Benar, betul kau Ustaz. Selalunya begitu. Selalunya orang yang buat lawak ni, kalau kita sentuh sikit hati dia, dia terasa. Dia boleh sentuh hati orang, tapi bila orang sentuh hati dia tak boleh. Dia bukan jenis kering je tuan-tuan, dia hati tisu je, kena air dia jadi lembut tu. Baik, Assalamualaikum. Kincan clear, cuaca baik Ustaz sampai habis PKP, sempat bersambung segmen dan janggut Ustaz. Nampak ni tuan-tuan, segmen ni akan bersambung sini. Kalau boleh biar panjang macam Alexander Graham Bell tuan-tuan. Baik, kemudian kita tengok lagi apa perangai yang seterusnya. Perangai yang seterusnya ialah bila berbual, bila menyembang dengan kita, tak habis-habis duk cerita pasal anak, cerita pasal suami, cerita pasal anak, cerita pasal isteri, cerita pasal anak, cerita pasal isteri, sampai kita nak menyampah. Anak saya tak suka macam tu tau. Husband I kan, dia tak suka makan-makan tau. Isteri I tak suka makan sana tau. Dia tak suka. Engkau ingat engkau seorang je ke ada isteri? Engkau ingat engkau seorang je ke ada suami? Engkau ingat engkau seorang je ke ada anak-anak? Asal nyembang pasal suami, asal nyembang pasal isteri, asal nyembang pasal anak di pejabat. Kita pun naik rumsin. Duk cerita pasal anak dia. Semalam kan husband I kan, dia pergi mancing tau. Dia tak suka macam mancing kat sana kan. Dia macam ni tau. Husband I dia tak suka macam ni tau. Sebenarnya, you cakap husband you tak suka cerita tu. Sebab itu kalau akak-akak, kalau akak abang-abang nak dapat ramai kawan, apa cara dia? Salah satu caranya ialah tanya apa yang menyukakan orang. Okey, katalah saya berbual dengan Ustaz Hassan. Ustaz Hassan ni dia suka apa? Oh, dia suka main bola. Saya cerita dekat dia main bola pasal dia. Ustaz Hassan, malam ni Liverpool lawan, tak tengok ke? Dia kan suka dengan saya. Jangan saya pergi cerita saya punya, saya pula tak, dia pula Liverpool, saya pula Manchester United. Duk cerita Manchester pada dia. Dia menyampah dia pula. Kita kalau nak cari apa ramai kawan, nak cari orang yang suka dengan kita, kita kena tanya cerita tentang keluarga dia, cerita tentang diri dia. Bukan kita cerita keluarga kita pada dia. Bukan kita cerita perangai kita pada dia. Ini kadang-kadang anak-anak ai ke, anak ai tak suka tau makan-makan tu. Dia tak main lah makan tom yam ni kan. Dia kalau boleh macam western. Nak berbulu muka kita tau. Muka tak ada sideburn pun nak jadi sideburn terus. Ini perangai, tak payahlah kita cerita. Biarlah perangai suami kita, biarlah perangai isteri kita, anak-anak kita tu kita je tahu. Tak payahlah kita duk jaja sebab perangai yang sedemikian menjadikan orang meluat dengan kita. Walaupun orang dengar cakap kita, orang layan apa yang kita cakap, tapi dalam hati orang tu ingat orang suka lah tu. Jadi akak-akak abang-abang cuba ubah lepas ni cara berbual, cara bercakap supaya kita lebih digemari oleh orang lain. Baik. Nur Fatihah is watching.
memang buruk benar ustaz kalau tua-tua merajuk Saadiah Muhammad Arifin. Perda clear, ya, Pasir Gudang Tengku Jen clear, hampir pintu waktu PKP cabut pintunya. Kasmah Rohani, Fatimah Yasin, salam ustaz. Singapura clear, terima kasih. Dari Muar, Rohaya Azman juga clear. Ayu Langkawi line clear. Tiap-tiap malam tunggu, terima kasih. Nurina Osman, terbaik ustaz, ceramah yang straightforward dan mudah dipaham. Terima kasih. Dari Singapura, Razali Ismail, terima kasih. Nur Hafizah Saleh daripada JB clear. Salam ustaz, macam mana nak selalu berlapang dada apabila kita berlainan value atau sistem nilai dan kita selalu menyambung silaturahim? Untuk soalan daripada Zuraiha Rusli, macam mana kita nak berlapang dada? Nombor satu, kita kena tengok dengan siapa kita berhadapan. Okey? Dengan siapa kita berhadapan. Kalau orang tu tahap dia macam itulah. Jangan kita letakkan dia di situ lah. Tu yang jadi pening tu. Kita kena faham macam orang tua-tua cakap dulu. Masuk kandang rusa, tak tahulah, masuk kandang kambing, ngembek, masuk kandang rimau, lari yang terpulang kalau sempat lari. Jadi maknanya kita pandai bawa diri. Anak dagang di rantau orang mesti pandai membawa diri. Nampak tak? Bila kita nak berbual, nak bercampur dengan orang, mesti kita tak faham siapa orang yang kita berbual, siapa orang yang kita layan. Yang kedua, kita kena faham tahap IQ dia, tahap pendidikan dia. Kena faham. Setengah orang dia tak mempunyai pemahaman macam yang kita faham. Kita kena slow. Orang sekali cakap, dia dah faham. Setengah orang kita dia dah faham. Setengah orang cakap terang-terang pun tak faham. Jadi kalau kita nak berlapang dada dengan orang, hendaklah kita melayan dia, tengok tahap dia macam mana. Ya, nilaikan di situ, mudah-mudahan kita akan jadi orang sabar, akan disukai dengan cakap. Syahruna Mazwa Muhammad Shah, lain berbenar ropa ustaz sekarang. Nampak muda ya perli dia tu, mana benar nipunya. Baik, daripada Nur Azura Ahmad Syauri, stay safe Ustaz Diuk, alhamdulillah. Merajuk pada benda yang tak sepatutnya, Rabiah Muhammad, alhamdulillah. T Syari, hari ni nampak apa ni, comes kan, daripada from Singapura. Merajuk memang best Ustaz. Buatlah selalu ya, Siti Azlawati, merajuklah selalu ya. Merajuk waktu tunang, tinggal duk tunang kan. Baik, kemudian kalau sudah lama kahwin, kalau merajuk dah tak kena layan lah pujuk diri sendiri. Kesian Farah Marban Talib. Ya, kalau merajuk pun merajuk sendiri-sendirilah. Kalau dulu muda-muda tengah bercinta-cinta, kalau duk menung angan-angan, ada je orang pujuk kan. Betul tak? Jangan-janganlah adik angan-angan merayap impian, duduk termenung, tiada teman, 7 gunung lautan, 9 lautan, alah intan, umpanku tabur, dah makan ikan, dah makan. Kalau dulu waktu muda belia, kalau merajuk tu manis juga. Orang lain datang mujuk kan, biar abang datang mujuk. Sekarang ni lantak kamu, siapa merajuk lapar. Nampak bahasa orang tua-tua, siapa merajuk lapar kata dia. Jadi kalau tak nak lapar, jangan merajuk. Baik tuan-tuan, daripada Syafiq Osman, rindu kat Ustaz, banyak perubahan kat Ustaz, semoga Ustaz sihat selalu, amin, insyaAllah. Jiraya sama dah panjang, Saibun Ustaz, alhamdulillah. Buat penat je nak merajuk, ada nan syirik, bukannya ada orang nak pujuk, tua-tua buruk merajuk, kata daripada Rozimah Arif. Baik, kemudian alhamdulillah Ustaz, anak-anak saya tak pernah merajuk, daripada Nuraini Mak Rashid. Saya sendiri pun susah nak merajuk dengan suami, tapi saya kuat merajuk dengan mak, abah, adik sendiri, tapi kejap sajalah. Jangan lama-lama.
Okey, kalau kita merajuk dengan lama-lama ya, nanti orang menyampah dengan kita. Biar kita merajuk, mak, kakak merajuk, biarlah kejap je tu. Tak apa dah tu. Biarlah dia merajuk kejap je tu, insya-Allah. Ustaz, bilakah masa yang sesuai untuk kita merajuk? Anwar Sidik. Bilakah masa yang sesuai untuk kita merajuk? Yalah, bila hak kita tak ditunaikan, dah ada hak kita pergi bagi ke orang lain pula, tu merajuklah juga. Okey, tak apalah, tu mungkin bukan rezeki kita. Insya-Allah, mudah-mudahan Tuhan ganti pada rezeki yang lain. Okey, daripada Azmun binti Muaidin Mun, clear juga dengar Ustaz wajah baru Zaidban dari Manjui, Aziana Azi. Ya, terima kasih jauh ni Manjui dengar di kita punya apa nama ni, Iskandar Jeffrey. Ustaz nampak garang lah simpan Zaidban dengan misai melenting ke bawah dah tuan-tuan. Sanglang Kedah elektrik tak ada, guruh kilat, tunggu hujan saja ni, insya-Allah. Mudah-mudahan cuaca dirahmati oleh Allah. Dari Brunei, Suraya Al-Hajjah, loud and clear Ustaz. Terima kasih. Baik, kita sambung lagi tentang perangai yang ingat orang suka ke dengan perangai kita ni. Yang keseterusnya ialah kadang-kadang ada setengah daripada kita suami isteri ni kadang-kadang nak tunjuk romantik terlebih sangat. Okey. Kadang-kadang nak tunjuk romantik ni pun aduh. Kadang suami dia cool je, suami relax je. Isteri tu pula lebih-lebih pula nak tunjuk-tunjuk pada orang. Jadi bagi saya ialah mereka adalah suami isteri, lantaknya lah nak buat apa pun selagi mana tak haram. Tetapi janganlah kita membuatkan suatu benda yang menjadikan orang menyampah kita. Nak romantik di rumah kita, ya, tapi kita di luar ni macam biasalah. Bukan kata nak pegang tangan, janganlah pegang curam merayat. Oh, cakap Hindustan tu, jangan pegang-pegang tampar kamu kan, itu langsung tak romantik, salah. Ya, mana isteri kamu? Entah di belakang mana aku tahu pergi pasal malam tinggal dekat sebatu tu, itu langsung tak bertanggungjawab. Nak lintas jalan pegang ada tangan, tak apa. Ini kadang-kadang depan orang ramai tunjuk yang menunjuk-nunjuk sangat. Yang ni yang kita tak nak, menunjuk-nunjuk sangat macam dia seorang ada suami, macam dia seorang ada isteri. Ya, jadi tak salah kita tunjukkan kita adalah pasangan ideal, kita adalah pasangan yang romantik. Tak apa. Masalah yang kita tak sukanya ialah apabila kita ni terlalu menunjuk-nunjuk sampai pada satu tahap orang dah nak meluak dengan kita. Jadi kalau mungkin depan orang ramai kita panggil nama isteri kita, mungkin kita panggil dia mama, kita panggil nama dia Liza ke, panggil dia abang ke, tapi bila duduk di rumah panggillah darling ke, habi ke, bi ke, pulanglah. Ya, kadang-kadang depan orang ramai kita tunjukkan sangat, kadang tak jadi menarik pada perhatian orang ramai, orang jadi menyampah dengan kita pula. Baik, balik kepada soalan WhatsApp kita. Assalamualaikum Ustaz. Macam mana nak memujuk hati memaafkan kawan yang menjadi punca tertutup periuk nasi gara-gara fitnah dan salah diada-adakan? Saya serta seluruh keluarga saya merana kerana hilang sumber pendapatan. Doa daripada orang yang dizalimi adalah doa yang mustajab. Okey, ada 3 doa yang mustajab. Da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Da'watul musafir, doa orang yang musafir. Ya, da'watul walid ala waladain, doa bapa kepada anak-anaknya ala waladihin. 3 ni. Jadi abang, kalau abang sekarang dianiaya, sampailah abang sekarang tertutup sumber pendapatan, doa pada Allah supaya Allah gantikan sumber pendapatan yang lebih baik daripada yang telah hilang. Doa macam itu. Minta pada Allah rezeki yang lebih baik daripada yang telah ditutup. Abang nak turun balak pada dia, tak payah minta lah. Itu bukan urusan kita lah. Dia buat zalim pada kita, tunggu balasan tetap sampai. Yang kedua, maafkanlah. Benda dah berlaku, nak kata apa lagi dah.
Mudah-mudahan dengan sebab kita memaafkan tu, kita termasuk dalam sifat orang bertakwa dan Allah Ta'ala akan memberikan rezeki pada kita. Yang kedua, Assalamualaikum Ustaz, di tempat kerja kawan saya sering menjadi imam kerana sering dipilih. Soalan saya, imam duduk tahiyat akhir seperti duduk tahiyat awal, apakah pendapat Ustaz? Ya, bukankah di sini patut meraihkan mazhab Syafi'i? Dalam mazhab Syafi'i, duduk tahiyat akhir ialah duduk tahiyat akhir lah, yang punggung di atas lantai. Afdal sekali duduk tahiyat akhir. Walaupun duduk macam tahiyat awal tu sah semayang dia, tapi rakaat yang terakhir tu paling afdal duduknya bagi mazhab kita adalah duduk macam duduk tahiyat akhir, yakni punggung di atas lantai tu, duduk sengit macam tu kan. Jadi itulah duduk yang paling baik sekali. Jadi kalau boleh selotoklah dengan imam yang dilantik, yang dipilih tadi, selotok pada dia cara yang paling afdal yang diajar dalam mazhab kita. Walaupun duduk itu pun sah, tetapi yang paling afdal ialah yang saya sebutkan tadi, mengikut yang Syafi'i sebut tadi. Baik, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana nak menangani lelaki yang punya ego yang tinggi? Kalau merajuk dia takkan mengalah, malah mengharap pasangannya untuk memulakan. Tak kiralah siapa yang salah, tolong buat pencerahan. Terima kasih Ustaz, saya dari Singapura. Kadang-kadang akak kena ajar juga orang yang ego ni. Kalau dia ikut cakap dia lama-lama, orang Malaysia kata naik lemak nama dia. Kalau manja dia, merajuk dia, ego dia tu kita layan, lama-lama naik lemak. Jadi kolesterol kan, kita jadi kolesterol. Sebab tu kadang-kadang dengan orang ego ni terpaksa kita ego balik, okey, supaya rendahkan ego dia tu, rendahkan sombong dia itu, ya. Jadi tak perlu sangat kita duk ikut sangat dia punya PL dia ni. Baik, Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya satu soalan. Di musim PKP ni saya driver lori, sentiasa jalan jauh antara bekalan makanan, tapi di luar sana ataupun di highway kadang-kadang tempat untuk solat kami tidak ada. Jadi boleh ke saya jamak sesudah saya sampai di rumah? Kita boleh semayang di mana-mana pun. Saya rasa kita boleh berhenti dekat highway, ada surau tak tutup kot. Saya tak pastilah. PKP ni saya pun tak berjalan. Saya rasa surau tak tutup. Mungkin yang tutupnya kedai makan je. Ataupun kalau surau tutup, kita boleh semayang di tepi jalan, di tempat parking kita boleh semayang. Ya, kita tengok dalam Facebook gambar anak-anak kita, anak-anak muda kita yang sebagai Grab Food Panda yang semayang tepi motosikal, ya. Ya, harus semayang tu. Semayang atas lori belakang tu pun sah. Ya, sah semayang dia. Jadi tak boleh dah sampai rumah nak jamak macam mana lagi, dah habis dah sampai ke tempat tinggal kita dah tak boleh jamak lagi. Baik. Assalamualaikum Ustaz, kalau solat jarak masih dikira jemaah ke? Terima kasih Ustaz. Memang kedudukan sekarang ada yang semayang imam di sana, makmum jauh-jauh kan, jarak 1 meter dan sebagainya. Dalam keadaan sekarang diharuskan, ya, masih lagi dikira jemaah, diharuskan. Mudah-mudahan kita dapatlah pahala jemaah di situ. Saya nasihat Ustaz, musim PKP ni banyak masa kami di rumah. Minta nasihat berkaitan pengurusan masa agar tidak menjadi manusia yang rugi, rasa diri menjadi semakin balas dan tak produktif. Minta sangat bantuan Ustaz, rasa malas ni penyakit yang betul-betul nak dijauhkan. Sebenarnya kalau kita jadikan musim ni, banyak benda kita boleh buat. Ada orang yang dah masuk fasa ketiga PKP, dah khatam dah Quran. Dah khatam lah. Tak timbul istilah jemu. Dan kita sebagai bapa yang mengawal benda ini, mungkin kita baca, anak baca terjemahan, mungkin kita baca, anak baca terjemahan, mungkin anak baca, kita baca terjemahan, lama-lama jadi seronok baca Quran. Satu. Yang kedua, saya rasa pada masa PKP sekarang ni, semua orang pergi ke dapur. Selain pada nak buka peti ais, buka peti sejuk, apa salahnya belajar masak pada isteri? Okey? Lawan-lawan masak sekarang dah boleh dah. Yang ketiganya, bagaimana kita nak menjaga masa? Saya rasa semayang sekarang masuk waktu je semayang, tak ada berlengah-lengah lagi dah untuk buat semayang. Tolong jaga semayang di awal waktu. Tuan-tuan akan rasakan betapa nikmatnya PKP ni.
Ya, walaupun kita memang duduk dalam rumah flat pula, tak boleh turun ke mana pula, aduh. Tapi kalau abang jaga sembahyang berjamaah, awal waktu abang akan merasai betapa nikmatnya. Nikmat sembahyang di awal waktu ni. Cuba abang buat satu ni. Dan yang keempatnya, untuk kita menghadapi Ramadan yang tak lama lagi, saya syorkan pada abang, pada Cik Azni tadi ni, kalau boleh sekarang kita mentelaah balik perkara yang berkaitan dengan puasa, perkara yang berkaitan dengan halal, haram, batal, sunat dan sebagainya, untuk pengetahuan kita, anak-anak kita sepanjang Ramadan yang akan datang nanti. Assalamualaikum Ustaz, macam mana kalau orang hina kita, fitnah kita, kita perlu buat apa? Allah, mengadu kepada Allah. Cuba tengok apa yang berlaku pada Nabi SAW. Orang hina Nabi, orang nak bunuh Nabi, orang pulau Nabi. Nabi diperintahkan bangun sembahyang malam. Ya, berapa banyak ayat menyuruh Nabi solat malam. Jadi abang pun boleh solat malam, mengadu kepada Allah pada masa itu. Assalamualaikum, saya dari Miri, Sarawak. Ustaz, jiran saya ni selalu bermasam muka, sampai kita tegur siapa pun dia endah tak endah, kita tak tahu apa masalah saya pada jiran saya dengan anak-anak dia. Okey, tapi mak mereka ni macam lain sikit. Macam mana kita mengatasi masalah ni? Kalau gitu kita layan anak-anak dia je lah. Dengan mak dia, Assalamualaikum, angkat tangan saja, insya-Allah. Jangan putus silaturahim. Buat apa kita pening kepala nak layan mak dia? Ya. Sampai kita pula duk bergaduh laki bini pula, apa salah kita, apa salah, lantak dia lah tuan-tuan. Tapi ingat, anak dia masih ada, anak dia rapat dengan kita tackle anak dia, kita baik dengan anak dia, biar anak dia yang akan basuh mak dia, biar anak dia yang basuh mak dia, insya-Allah. Jangan kita dengan anak-anak dia kita pulau sekali, tak. Ya, kita ambil pendekatan Nabi buat di Taif. Orang baling Rasulullah dengan batu, baling dengan batu. Datang malaikat tanya, wahai Muhammad, kalau kamu nak aku terbalikkan Taif, aku terbalikkan sekarang. Cakap je nak buat apa? Rasulullah kata dia nak doa je bagi hidayah. Minta doa je, ya Allah bagi hidayah pada kaum aku, mereka tak tahu. Nabi doa. Kata Rasulullah, kalaulah Taif itu dirosakkan sekarang, siapa lagi yang nak beriman dengan agama Allah? Sekarang mungkin anak-anak mereka, mak bapak mereka menolak, tapi satu hari nanti mungkin anak-anak mereka menerima Islam. Nah, itu cara Nabi SAW. Doa dan gunakan pendekatan yang lain. Mungkin anak dia, mungkin cucu dia, insya-Allah berubahlah konsepnya. Baik, dan yang terakhir, soalan yang terakhir, salam Ustaz, jika seorang suami dah lafaz nak bercerai dengan isteri dan dah nekat tak nak berbaik lagi selagi belum lafaz cerai di mahkamah, adakah masih wajib isteri layan kehendak suami untuk bersama, sedangkan berkali-kali suami beritahu walaupun bersama tidak ada niat untuk teruskan perkahwinan, sekadar masih ada ikatan sebab belum lafaz kerana mahkamah tutup. Suami inginkan cerai kerana dah ada kekasih lain. Allah, subhanallah. Ya. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita baca dalam bab talak ni kan, jadi buka surah At-Talaq tu, cerita macam-macam bab talak ni. Katalah besok nak bercerai, hari ni kita bersama dengan isteri kita, besok kita ceraikan, itu pun dilarang. Ya, kamu dah nak ceraikan dia, tiba-tiba kamu bersama dengan dia lagi, bila besok kamu ceraikan dia, tak dia mengandung tak mengandung, kamu menyusahkan dia pula. Di situ kena tengok juga tu. Jadi walaupun dalam bab begini kita tak tahu bila nak bercerai, soalan dia kita tak tahu, jadi isteri kena layan lagi lah. Dan suami tu pun yang nak ceraikan isteri ni pasal apa? Kau pakai dia, kau nak tidur, ada niat untuk jaga dia. Apa jenis orang ni? Apa jenis kita ni? Dah guna dia, pakai dia, belalah dia elok-elok, fa imsakum bi ma'ruf atau tasrihum bi ihsan. Nak pegang dia elok, nak lepas dia lepas elok-elok. Jangan kita buat macam itu dengan dia. Tubuh dia kita nak, kenikmatan daripada dia kita nak, tapi kita tak nak bertanggungjawab dengan sebab kita ada alasan kekasih yang lain. Ubah perangai tu. Nah, ubah perangai ni. Kalau saya jadi kekasih dia pun saya nak berhati-hati ni. Dengan isteri dia yang sah dia boleh buat, esok aku pula jadi macam mana? Fikir je banyak sikit.
Jangan buat nanya pada orang apa nama tak tentu hala kita buat. Baik, yang seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, Zaimi Abdul Rahman dapat bersama lagi dengan Ustaz Kazim daripada Putra Perdana. Terima kasih. Yang seterusnya ialah orang yang tak suka, perangai yang tak disuka ini ialah orang yang buat-buat naik angin, buat-buat bad mood. Nak tunjuk muka dia tu yang dia tu ada banyak masalah padahal tak ada pun. Nak bagi orang takut dekat dia, muka naik masam je, bagi salam tak jawab, tegur tak jawab, apa tengok-tengok. Nampak tu. Orang akan cakap, eleh menyampah aku tengok macam orang takut kat dia tu. Macam orang suka perangai macam tu. Tak payahlah nak tunjuk yang kita ni ada masalah. Tunjuk pun bukannya boleh bantu pun. Kan? Jadi biasa sajalah. Tak payah kita nak tunjuk beban masalah sampai orang Kedah kata naik bebai. Orang utara kata menahan bebai budak ni. Yang ni pun kita tak nak ya. Orang-orang yang suka perangai macam tu susah. Baik. Daripada Man. Ustaz, doa dan ilmu yang Ustaz beri dapat saya guna tolong orang sakit. Terima kasih. Silakan ya kepada Man doa ni. Apa nama buku yang saya buat hari tu, saya rasa banyak orang yang telefon saya ya, buku perubatan ni ya, petua ni banyak yang minta izin untuk guna dan telah pun apa nama mustajab dan boleh membantu orang lain. Syukur pada Allah ya, syukur pada Allah. Daripada Anis Nur Saniza Yaakob, cantik baju Ustaz, terima kasih, alhamdulillah. Semalam saya terlepas tazkirah, ada ruginya, cari ulangan pun tak jumpa-jumpa ya. Hidup saya ni ada kan kat bahagian atas tu ada ya. Baik, semalam saya tengok Ustaz jadi patung je, malam ni jadi apa? Patung cendana pula. Okey. Nabila Najmi is watching. Terima kasih. Salam dekat suami Nabila Najmi. Tiap-tiap malam tunggu ceramah Ustaz, tajuk yang best. Alhamdulillah, terima kasih. Ustaz, saya tak suka kawan yang talam dua muka. Depan kita, sanjung kita, belakang kita, semua aib kita. Ini pun ada juga. Harapkan pagar makan padi. Harapkan saudara bagai membunuh diri. Di depan kita dia baik, di belakang kita dia tikam kita. Ini jaga-jaga tuan-tuan. Orang yang ada zul wajhain, orang yang ada dua wajah ni kena jaga-jaga tuan-tuan. Zabidah Sam, first time tengok Ustaz di live FB. Tengoklah muka saya ni. Nanti rindu pula. Baik. Rozita Osman, tak payahlah mengada sangat, jangan kata kat saya sudah ya. Jamie Yahya daripada Manjui, Jamie Yahya juga bersama dengan kita. Memang Ustaz menyampah dengan orang yang mengada-ngada, jadi sakit hati pula Ustaz kalau berlebih-lebih. Daripada Hasnah Abdul Rahman, Tengku Fatimah is watching bersama dengan suami dia Abang Ad. Saat yang bahagia datang sekejap saja, bawa kisah asmara di dalam hidup kita. Seandainya kita rindu, sebutlah, oh sebut namaku selalu. Ini banyak pula menyanyi malam ni kan. Daripada Gerik Kelia, daripada Teh Maya Rabiah, Datuk, kalau kerja asyik main handphone je dosa tak? Kita dibayar gaji untuk kerja, bukan untuk main handphone. Ni berhati-hati ni, asyik main handphone je, kerja tak jalan. Nur Hafizah Osman, be flexible, berlebih kurang lah, janganlah macam tu, ni tak nak, ni tak nak. Hidup sempoi-sempoi, betul Nur Hafizah. Osman daripada Tadrim Musa, salam Ustaz, Bertam Pulau Pinang clear. Aduh, lain tak clear pula. Daripada Fazilah Hanim, Budiman Taib Abdullah is watching, terima kasih. Okey, kemudian kita juga ada Nur Azira Basri juga sedang menonton. Dan saya rasa ada lagi soalan-soalan yang makin banyak soalan. Saya dah nak habis soalan sampai lagi banyak pula kan. Okey, kalau ada orang lelaki tak jadi lelaki 200% mengada-ngada, macam mana tu Ustaz? Aduh.
Aduh, letih tuan-tuan kalau kita duk layan orang mengada-ngada ni, penat tuan-tuan. Ya, orang kata getik tuan-tuan. Ya, kadang-kadang kena sound direct je. Engkau jangan ngada-ngada sangat. Apa yang ada makan je lah. Ngada-ngada, kena sound juga. Kadang-kadang tu ikut kita pula naik darah tinggi pula. Baik, kemudian Ustaz, adakah mengalunkan bacaan Al-Quran dikira mengada-ngada dalam pembacaan Quran daripada Habib Man? Dalam Quran, kan ada disebut hiasilah bacaan Quran dengan cara yang baik. Ya, disuruh kita mentahsin qiraatil Quran, itu tak jadi. Apa pun tergantung kepada niat kita si pembaca tadi. Kalau kita pada orang kita nafas panjang, suara sedap, yang tu di hari kiamat jawablah. Tapi daripada segi asalnya tak menjadi kesalahan, tidak menjadi kesalahan. Baik. Ustaz, macam mana kita nak minta maaf pada kedua mak bapak kita yang sudah meninggal? Ada kala ada rasa berdosa dengan mak bapak, ada kalanya anak-anak rasa masih ada bosan dengan mak bapak. Okey, mak bapak dah meninggal, kita minta ampunlah pada Allah. Ya, mudah-mudahan Allah rahim dengan keluarga mak ayah kita yang masih hidup. Kita buatlah upah haji, kalau dia belum buat haji, sedekahlah wakaf atas nama dia. Mudah-mudahan ya Allah Ta'ala ampunkan dosa kita dengan mereka semua. Kemudian kita ada juga soalan Siti Hasmah. Assalamualaikum. Alhamdulillah saya dah amal doa-doa yang Ustaz ajar dengan izin Allah yang cukup mujarab. Terima kasih Ustaz di atas perkongsian ilmu yang cukup bermanfaat. Saya tulis buku tu pun untuk tuan-tuan, supaya ilmu yang saya belajar, ilmu yang saya dapat diteruskan, dapat dikongsikan. Jadi bagi tuan-tuan yang belum lagi memiliki buku saya tu, ya, petua-petua Ustaz Kazim ni, boleh hubungi dengan Ustaz Hasan untuk order. Ya, kalau nak tanda tangan daripada saya boleh tanda tangan. Sekarang ni musim PKP ni bukannya ada kerja apa pun, kerja sains je lah. Jadi tuan-tuan yang nak order buku atau apa-apa, pesan pada Ustaz Hasan nak tanda tangan ke atau kata-kata daripada saya, insya-Allah akan saya usahakan. Boleh hubungi Ustaz Hasan 0194997784. Baik, kita tengok soalan di WhatsApp. Ustaz, isteri saya isteri yang kedua. Selama KPK suami saya tak balik rumah saya, apakah hukum dan apakah yang patut saya buat? Yang ni soalan ni pun saya pun nak buat macam mana kan. KPK ke PKP kot, kita balik ni KPK ke PKP kan. Jadi nak buat macam mana? Dia nak balik mengadap road block pula, dia nak mengadapkan payah kan, kena denda 1,000 pula. Jadi haraplah sabar kejap, mudah-mudahan selesailah. Ya, harap-harap fahamlah, isteri tadi faham contohnya. Baik, saya nak bertanya ni tentang perangai suami yang suka panah baran. Saya memang tak suka gaduh-gaduh. Kalau dia marah memang selalu saya yang mengalah. Macam mana kak? Ya kan, itu pilihan kita. Kita dah tahu dia panah baran, kita terima je kak. Patutnya dulu kita tolak orang panah baran ni, menyemak aja, menyusahkan kita je. Sekarang kita ambil, kita jadi susah. Jadi teruskan kita baca Quran, teruskan kita jadi air lah pada api ni, insya-Allah. Air ni akan memadamkan api. Kalau akak jadi api juga, terbakar rumah tu. Ya, akak teruskan semayang, insya-Allah Allah pelihara akak. Ya, jaga-jagalah situ. Baik Ustaz, maaf lari pada tajuk, macam mana nak buat dengan majikan yang suka sangat menghina orang Islam? Saya terpaksa bekerja kerana saya tiada pendidikan tinggi, sekolah tak habis, susah nak cari kerja lain. Allah. Ataupun abang ni, saya tak tahulah soalan daripada lelaki atau perempuan. Bacalah surah Asy-Syura ayat 19 untuk melembutkan hati bos kita. Yang kedua, kalau ada peluang untuk dapat kerja lain, carilah tempat kerja lain yang lebih membahagiakan kita. Ya, saya tak nak abang jadi stres, keluarga pula jadi stres, kita pula dihina di depan orang lain dengan sebab kita macam tu, jatuh aib pada kita pula. Abang tengok, kalau ada rezeki boleh kerja sendiri, boleh minta kerja tempat lain yang lebih memberikan dan menghargai penat lelah abang. Buat masa ini abang kerja macam biasa dulu, amalkan doa yang lembut hati dia. Ustaz, nak tanya ni, apa hukum guna duit judi untuk kegunaan amalan haji? Sah tak haji tu?
dan derma senaskah Quran, innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Judi, bertenung nasib, arak, menyembah berhala ni semua adalah perbuatan keji daripada setan. Allah suruh buang. Ya, kita nak tahu haji sah tak sah tu, itu urusan kita, urusan Allah Ta'ala. Tapi pergi dengan duit haji tu pun dah dibenci dah. Pergi dengan duit judi tu pun dah dibenci dah. Ambil duit judi pula pergi beli wakaf Quran pula dengan duit judi pula, tak mau dah. Sekarang cari duit lain yang halal, kemudian kumpulkan balik berapa yang belanja haji, berapa yang belanja naskah wakaf itu, berapa kos dia, katalah kos dia 20,000. Cari duit halal, gantikan balik 20,000 duit haji yang guna duit judi itu, serahkan balik 20,000 tu kepada Baitul Mal balik. InsyaAllah selesaikan masalah itu. Ustaz, saya nak tanya apa hukum saya nak buat kalau suami kita tak pernah menghargai kita, tak pernah cakap baik-baik dan buat kita seperti tak wujud? Cakap direct. Sampai bila akak nak mengadu kat saya, mengadu ustaz sana, mengadu ustazah sini? Cakap direct. Selama ni kita tak pernah cakap. Panggil ayah, panggil mak, suruh mak dan ayah cakap. Kita kahwin dengan dia tu dengan izin wali, mak apa nama bapak kita. Dengan izin daripada mak kita. Biar mak tahu, biar bapak tahu ini menantu mak macam ni mak. Biar pak kita, mak kita ambil tahu. Jangan kita suruh duk menung nak mengadu kat siapa ni. Kita ada mak kita, kita ada ayah kita, kita ada abang kita. Bagi tahu dia ni tak hormat saya, dia ni tak menghargai saya. Dia nak marah depan ayah kita. Jangan kita duduk seorang-seorang menanggung, lama-lama naik darah tinggi, tak pasal masuk hospital kan. Assalamualaikum Ustaz, tolong bagi penyerahan. Penyerahan apa kak? Watikah ke geran tanah ke? Saya baru kematian suami. Masalahnya saya tidak boleh melupakan segala perbuatan buruk arwah pada saya. Walaupun saya sudah lama memaafkan. Okey. Dia dah tak ada kak. Okey. Patut akak rasa tenang sekarang. Orang yang menyusahkan akak, orang yang buat buruk pada akak dah tak ada. Kalau akak rasa nak kahwin lain, kak doalah pada Allah, gantikan suami lain yang lebih baik daripada yang dah meninggal tu. Yang dah meninggal tu urusan dia dengan Tuhan sekarang. Apa yang dia buat buruk pada akak tu, itu dia dengan Tuhan. Tapi akak tak payah lagi nak ungkit, tak payah lagi. Cuma jadikan pengajaran, tak nak pisang berbuah 2 kali kalau nak kahwin baru ni. Ingatnya itu. Yang lepas tu lepas dah akak. Kalau akak ingat pun, akak buta mata kan, menangis siang malam macam Kasim Selamat. Sekarang mana nak cari Dr. Ismadi? Dah tutup bernama doktor mata dia, hospital dia. Sekarang kak jaga diri akak. Kak jaga diri akak. Senang cerita. Kalau akak tak jaga diri akak, siapa nak jaga akak? Salam, saya dari Putrajaya. Bagaimana hak isteri kedua dalam waktu PKP? Suami sekarang berada di rumah isteri pertama. Bagaimana dengan keadilan dalam giliran? Untuk tambahan rumah isteri pertama di Pahang dan suami balik ke sana sebelum PKP lagi. Jadi isteri yang pertama pun kenalah maklum ataupun kena tolak ansur juga. Abang baliklah sana, pergi ke balai polis, minta kebenaran keluar daerah. Ada surat dia, insya-Allah boleh diuruskan. Suruh suami itu, ya. Dan isteri pertama pun tolak ansur lah, jangan ansur-ansur tolak kan. Jadi sama-sama lah pakat, suami seorang, jadi pakat-pakat lah. Pergi balai polis, isi borang ke apa, minta surat permohonan, buat surat, dapat buat, pergilah pergi tengok je isteri. Kalau polis tanya pasal apa, nak balik rumah isteri nombor 2, dah 3 minggu tak balik, polis pun faham, insya-Allah. Baik, jadi dah terlalu banyak juga soalan yang banyak, dan kita pun telah masuk kepada sesi untuk dan nak habis dah. Saya tak dapat nak baca soalan-soalan ni, banyak sangat tuan-tuan. Okey, betul Ustaz. Macam-macam lah. Jadi insya-Allah besok kita akan bertemu lagi dalam siri FB Live kita setiap malam 9-10 minit malam, insya-Allah. Ada yang sini Ustaz jawab isu ... kata tak kena musibah COVID-19. InsyaAllah saya dah banyak kali sentuh dah benda ni. Rozimah
Muhammad Arif handsome ustaz malam ni. Ya ke? Nampak benar ni punya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah merahmati kita dan Allah berikan yang terbaik untuk kita. Pada malam besok kita akan jumpa lagi pukul 9.10, tajuk yang lain pula, yang pastinya tajuk yang menarik kau-kaunya kita bagi tajuk kali ini. InsyaAllah kalau saya ada terkasar bahasa, saya minta maaf. Silap perbuatan, silap tingkah laku saya minta maaf. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sebelum tu saya nak sebutkan di sini ada jus pula. Di sini ada mandian bidara yang saya mandikan untuk macam sabun saya lah setiap hari. Ada gambar saya lagi ni mandian bidara, dan ini adalah minyak zaitun, dan ini adalah balm serai. Ya, untuk sekarang ni musim denggi pun banyak, jadi nak tidur sapu di kaki dan sebagainya, mudah-mudahan nyamuk tak gigit kita. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan produk ni dalam satu package. Boleh hubungi Ustaz Hasan untuk dapatkan penghantaran 0194997784. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.